Cerita ini terinspirasi daripada bijak pandai di media sosial. Terinspirasi daripada artis-artis, selebriti, influencers yang selalu kena bahan. Kenapa tajuknya Bila? Okey, bila, tengok mula pun dengan bila. Bila tercetusnya sesuatu cerita, sesuatu berita, maka berduyun-duyunlah, berpusu-pusulah profesor-profesor yang tak bertauliah memulakan penyiasatan, mendiagnosis, menganalisis bila tajuk berita ataupun bila isi ceritanya. Contoh, seorang selebriti A and B telah memfilekan perceraian. Kisahlah kan siapa-siapa pun. Jadi, jika ada punca-puncanya yang didedahkan oleh tuan punya badan, pasti ada yang menyokong A, ada yang menyokong B, ada yang mengutuk A, ada yang mengutuk B, malah ada yang mengutuk C, D, E, F. Maksudnya, sahabat-sahabat, sanak saudara, jiran, rakan dan sesiapa sahaja yang menyokong pihak masing-masing. Okey, itu bila dalam keadaan yang pertama. Bila keadaan kedua, pasangan ini tidak menyebutkan apa-apa, senyap, zip, tiba-tiba saja meletus berita sensasi bakal berpisah. Oh, masing-masing tetap kelompok yang sama, para penyiasat, para bijaksana ni mula membuat analisis andaian sendiri dan ada yang berani mengatakan, hari tu kan aku nampak dia dekat sini dengan sipolan-sipolan, hari tu kan dia ada update status begini begitu, jadi maknanya mereka ini begitu begini. Maka timbullah CCDEF membuat andaian masing-masing. Yang seronoknya, sama ada dalam situasi yang pertama atau yang kedua, orang-orang yang bercakap ni dia tak pernah kalah. Contoh, kalau butir-butir perkara kenapa dan mengapa mereka berpisah itu didedahkan, ada yang akan berkata, apa faedahnya? Tak ada faedahnya pada ekonomi negara. Ikuti kisah diorang ni. Apa soal dalam kain pun nak diheboh-hebohkan, nak bagi tahu satu dunia. Tak penting pun untuk kita. Namun, bila dalam situasi kedua tak ada pokok punca, orang-orang yang sama dia akan berkata, tu mestilah ada sebab itu. Ini mesti si A ni curang, mesti si B curang. Aku tak percaya. Si B ni dia nampak aja baik, tapi korang tak tahu cerita dekat belakang. Aku dah tahu dah kenapa mereka berpisah. Dah begitu pula. Jadi, dalam apa-apa situasi sahaja pun, mereka tetap akan berkata-kata, tak kisah bercerita atau tidak bercerita, diketahui atau tidak diketahui, atau sengaja mereka cerita. So, apa pandangan you all? Ada you all yang boleh berfikir secara rasional, yang mengikuti kisah-kisah di media sosial tetapi tidak melatah, membuat komen-komen yang tidak bias, membuat komen dan membaca komen yang tidak membentak, pendek kata, akal logik dan rasional. Dihebahkan, antara dihebahkan dengan tidak dihebahkan, sama saja dia punya efeknya ataupun lain. Mana yang lebih bagus? Bila tidak dihebahkan, bila diam, bila tidak diketahui sesiapa, ada pula mangkuk ayun yang di belakangnya yang tiba-tiba orang yang paling rapat, orang yang paling dipercayai spill cerita tu. Bila dapat something yang benda yang menarik untuk diketengahkan untuk orang-orang yang meminati untuk mengikuti gosip ni, apalagi itu tugas-tugas wartawan lah untuk menerjak. Makanya diorang pun takkan nak berdiam diri, mesti nak cari apa sebenarnya di belakangnya. Betul tak betul itu belakang kira, sebab dah ada bunga-bunga. So, kenalah dapatkan kepastian. Kalau tak betul cerita tak apa, kalau betul masuklah pasal kedua. Itulah cerita kita hari ini. Cuma bagi dua contoh sahaja. Kalau ikutkan banyak lagi, bukan tertakluk sebenarnya kepada selebriti. Semua kita pun mengalami, cuma berbeza situasi. Okey, cuba-cuba komen, bagi pendapat, jangan gaduh-gaduh. Bye, Assalamualaikum.